terangkan kepada Cik Manhattan dan para rakan sekalian. Terusnya saya ingin teruskan tentang kepentingan saya tentang permainan tradisional Congkak. Saya akan terangkan tentang latar belakang Congkak. Congkak berasal dari Arab ataupun Afrika sejak 5.000 hingga 6.000 sebelum Masehi. Pada masa itu, Arab dan Afrika ini merupakan negara yang siap dalam bidang perdagangan. Oleh itu mereka telah mengembara ke seluruh dunia untuk menjalankan perdagangan mereka, dan di samping itu mereka telah memperkenalkan permainan ini kepada penduduk tempatan. Jadi permainan ini telah diperkenalkan di Malaysia yang dahulu dikenali sebagai tanah Melayu di Melaka. Melaka merupakan negeri pertama yang menerima permainan ini. Jadi permainan ini diperkembangkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Pada masa itu dia dimainkan oleh golongan istana dahulu lah. Jadi mereka menggunakan papan congkak bermain. Dia berbanding dengan penduduk tempatan yang hanya menggali lubang di bawah tanah untuk bermain congkak. Seterusnya saya ingin terangkan tentang pengenalan kepada congkak. Sebab tak ada masa pen. Saya pergi di inilah congkak. Saya rasa semua orang pun pernah tengok congkak lah. Saya agak-agak saja saya terangkan. Okey, congkak ini hanya boleh dimainkan oleh 2 orang sahaja, dan ini merupakan papan congkak. 2 lubang besar ini dikenali sebagai rumah yang di halaman. Dan belakang lubang besar itu dikenali sebagai rumah. Yang terdapat 7 ataupun 14 jumlahnya yang berbulan kecilnya ini dikenali sebagai kampung. Okay, untuk memainkan bermain ini awak kena menggunakan buah congkak. Seperti awak boleh menggunakan guli, batu-batu pun boleh, ataupun buah getah. Okay. Seterusnya ini kita teruskan tentang cara-cara bermain congkak. Sebelum awak semasa awak bermain ini, awak kena letak sebanyak 7 biji ke dalam setiap kampung ini. Setiap lubang letak 7 biji. Okay. Pergerakan awak untuk memulakan permainan ini, awak ambil dari mana-mana kampung awak, dan sebab awak 7 biji kan awak ambil, lepas tu awak letak satu-satu ke dalam kampung sebelumnya, dan sampai ke dalam rumah awak, dan awak letak ke dalam rumah awak, lepas tu ke kampung pada pihak awak, kampung pihak awak. So awak ambil 7 biji, awak letak satu ke dalam, dan sekiranya kampung, maksudnya awal biji ada 7 biji awal letakkan, dan biji terakhir awal jatuh di kampung sendiri ataupun kampung pihak lawan, awal boleh teruskan bermain ini. Dengan syaratnya, dalamnya ada biji buah congkak segala. Maksudnya awal letak dalam buah lubang ini yang ada buah congkak, awal boleh terus mengangkat seterusnya. Letak-letak berpusing satu lagi arah jam mengikut. Just main-main saja lah. Dan untuk menentukan siapa yang menang dalam permainan ini adalah dengan tengok siapa punya rumah yang mempunyai banyak buah congkak. Okay, sekiranya awak dalam proses permainan dan sebab kebanyakan awak setelah letak, awak ambil sekempak kan, yang ada yang dikosongkan, awak letak yang lain ke dalam, maksudnya lubang lain telah tambahkan. Jadi ada yang kosongkan. Lepas itu awak campur dengan rumah kan, ada yang kurang. Jadi sekiranya last biji awal letak jatuh di dalam lubang yang kosong lah, maka awak berhenti di situ saja, dan dia disambungkan seterusnya oleh pihak lawan awak. Dan dia akan menyambung permainan dia seperti cara yang awak saya main lah. Saya teruskan. Dan sehingga permainan dia juga berhenti dengan syaratnya dia meletakkan biji terakhirnya ke dalam kampung yang kosong, dan dia berhenti di situ, dan awak bilang rumah congkak dalam tengok siapa yang banyak, dan dia itulah pemainnya, pemenang. Sekiranya kalau semasa awak meletak berusaha dengan congkak kan, kalau awak secara tidak sengaja ataupun sesuai meletakkan buah biji congkak awak ke dalam rumah pihak lawan awak boleh tinggal kalah lah, sebab awak tidak boleh meletakkan di dalam. Tetapi
ada orang yang bermain dengan cara yang tidak mengambil pisah, mereka tidak kalau meletakkan rumah ambil balik dan teruskan permainan saja. Tapi peraturannya cakap kalau meletak rumah awak salah. Okay. Jadi inilah cara-caranya bermain. Dan sekarang saya terangkan tentang tujuan bermain sungkat lah. Tujuannya kita bermain sungkat. Dia membentuk sifat kesabaran kita. Pemain ini sebenarnya lebih sangat bosan juga lah sedikit sebab awak kena tunggu pemain pertama menghabiskan sehingga dia meletak buah sekali dalam kosong itu baru awak sampai awak punya giliran. Jadi dia kena tunggu memberi sikap kesabaran yang tinggi untuk tunggu dia sebelum dia menghabiskan permainannya. Dan dia juga melatih kita membentuk sikap yang cekap, menjadi cekap dan pantas dalam pergerakan tangan kita. Sebab awak kena ambil di tempat melatih pergerakan kita lah. Jadi dia juga melatih pergerakan mata dan tangan kita lah untuk melihat cekap. Kita berbicara lah. Awak kena perhatikan sama ada awak memasukkan dengan rumah orang lain. Memasukkan rumah dan awak biarkan salah. Okey. Jadi sekian sahaja pertanyaan saya. Seperti saya ini saya menjemput Om Yogi untuk meneruskan